Bersama saya Aida Nayan dalam rentasan berita edisi 1216, antara paparan utama. Ayam menang, kampung tergadai. Budaya Islam tidak maafkan perasuah. Hentikan layanan VIP di penjara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Malang Pak Kaduk tergadai kampungnya setelah bertindak bodoh dengan menukar ayam jantannya dengan ayam raja. Ayamnya menang. Pak Kaduk yang memakai baju kertas melompat kerana terlalu gembira. Tanpa disedari, semua baju kertasnya telah koyak rabak. Pak Kaduk terbogel di khalayak ramai. Demikian sosok para walaun yang begitu gembira. Kononnya Pakatan Harapan sudah kena checkmate oleh dua artikel Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang. Seorang penyokong Tegar PAS Ahmad Fahmi Mokhtar yang meletakkan Darul Naim Research Centre di bawah namanya berkata, tulisan Abdul Hadi telah menyebabkan Pakatan Harapan terloncat-loncat. Lebih teruklah loncatan mereka daripada penonton konsert di Kelantan, ujarnya. Beliau berkata, isu pertama, umpan Tuan Guru Haji Hadi berkenaan majoriti pemberi rasuah adalah dalam kalangan bukan Bumiputra. Katanya umpan telah dimakan. Sekali dikeluar data dan fakta kajian bahawa memang pemberi rasuah di Malaysia untuk tahun 2010 hingga 2014 adalah ramai dari kalangan bukan Bumiputra. 87.97% pemberi rasuah iaitu 57.46% adalah Cina, 30.51% adalah India dan lain-lain adalah bukan dari kalangan orang Melayu. Checkmate. Mati kutu dan mati akal. Geng Pakatan Harapan nak membalas. Tegasnya, jom channel nasihat Ahmad Fahmi supaya rajin-rajinlah melayari internet dan membaca. Tiada yang mati akal dalam kalangan yang melihat dengan mata hati. Jom channel telah menjawab mengenai penggunaan data ini sebagai sumber untuk menyokong hujah. Dalam akademik, ia data yang sudah lapuk dan tidak boleh diguna pakai dalam kajian sains sosial, khususnya berhubung sikap masyarakat yang cenderung untuk berubah dengan pantas. Sedangkan Abdul Hadi sendiri tidak menyebut secara khusus bahawa bukan Bumiputra merupakan paling ramai sebagai pemberi rasuah. Apa yang Presiden PAS kata? Dalam kalangan mereka itulah yang menguasai ekonomi negara lalu menggunakannya bagi merosakkan politik, urusan pentadbiran dan kehakiman. Malah mereka juga golongan yang paling besar merosakkan politik dan ekonomi negara. Majoritinya daripada kalangan bukan Islam dan bukan Bumiputra. Abdul Hadi Awang, Harakah Daily 20 Ogos 2022. Sebenarnya tomahan Abdul Hadi lebih teruk lagi kerana mendakwa bukan Islam dan bukan Bumiputra merosakkan politik dan ekonomi negara. Sedangkan kita tahu One Malaysia Development Berhad, 1MDB, skandal yang terkenal di seluruh dunia itu dipimpin oleh orang Melayu, yakni bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak daripada parti yang PAS anggap sebagai rakan ta'awun. Data pada tahun 2010 hingga 2014 yang cuba disembunyikan oleh PAS ialah 82.32% daripada peminta rasuah adalah orang Melayu. Kenapa tidak berterus terang dengan memaparkan keseluruhan data jika kalian ikhlas untuk mendedahkan kebobrokan rasuah? Kalau tiada peminta rasuah, tidak akan ada pemberi rasuah. Kelakarnya walaun ini bersorak kononnya Pakatan Harapan terperangkap checkmate. Celah mana checkmate-nya? Beliau terus menonjolkan kebebalan dengan berkata, isu kedua, Tuan Guru Haji Hadi campak umpan lagi dengan tulisan ramai dari kalangan Pakatan Harapan tak beriman. Kali ini Ahmad Fahmi mengeluarkan data dari laman web Parlimen yang menyatakan terdapat seramai 90 orang ahli Parlimen Pakatan Harapan. 55 daripadanya bukan Islam dan 35 adalah Muslim.
Bersamaan 61.11% daripada kalangan ahli Parlimen Pakatan Harapan adalah bukan Islam. 61% ini ramai ke sikit, sindirnya. Maka tiada yang salah dari tulisan Tuan Guru Haji Hadi bahawa ramai dari kalangan Pakatan Harapan adalah tak beriman, iaitu 61% yang bukan Islam. Sekali lagi, Pakatan Harapan terperangkap dan checkmate, ujarnya. Apa sebenarnya yang ditulis oleh Presiden PAS? Ramai dalam kalangan Pakatan Harapan yang tidak beriman dan bermoral secara terbuka. Abdul Hadi Awang, 15 September 2022. Presiden PAS itu tidak menyebut ahli parlimen atau ahli Dewan Undangan Negeri Pakatan Harapan. Sebaliknya, beliau hanya menyatakan ramai dalam kalangan Pakatan Harapan. Maknanya ia termasuk pemimpin dan penyokong Pakatan Harapan. Hatta Ahmad Fahmi hanya menokok tambah kenyataan presidennya sendiri. Pakatan Harapan ada 4 parti, iaitu Keadilan, DAP, Amanah dan UPKO. Oleh kerana Ahmad Fahmi berada dalam Darul Naim Research Center, sila buat kajian berapa ramai Melayu dan Bumiputra dalam Pakatan Harapan berbanding dengan bukan Islam. Jangan lupa sebahagian daripada bukan Islam turut berada dalam sekutu PAS, Parti Gerakan, sementara selebihnya berada dalam MIC, MCA dan parti-parti di Sabah dan Sarawak yang menjadi sekutu PAS dalam kerajaan sekarang. Berhati-hati ketika bersorak terlalu awal, takut jadi macam Pak Kadut. Islam menganjurkan umatnya untuk sentiasa berusaha mencari rezeki yang halal. Maksud rezeki yang halal itu ialah hasil yang didapati mengikut landasan ajaran Islam yang tidak dicemari dengan perkara-perkara yang menyalahi hukum syarak, etika dan moral seperti rasuah. Ini amat jelas menerusi firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 168. Terjemahannya, wahai manusia, makanlah makanan daripada apa yang ada di bumi yang halal lagi baik dan janganlah kamu mengikut jejak langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu ialah musuh nyata bagi kamu. 7 pertuduhan terhadap bekas Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Najib Razak adalah terangkum di dalam larangan Islam. Justru hukuman dunia yang dijatuhi oleh 9 hakim iaitu penjara 12 tahun dan denda 210 juta ringgit selepas didapati bersalah terhadap 7 tuduhan pecah amanah, menyalahgunakan kedudukan dan pengubahan wang haram dana 42 juta ringgit milik SRC International Sendirian Berhad adalah wajar. Juga diriwayatkan daripada Abdullah bin Amru, katanya, telah bersabda Rasulullah SAW, laknat Allah ke atas pemberi rasuah dan penerima rasuah. Kemarin ketika melancarkan buku tulisan Profesor Emeritus Tan Sri Dr. M. Kamal Hassan bertajuk Korupsi dan Kemunafikan dalam Politik Melayu, perlunya disegerakan transformasi moral etika, Sultan Perak Sultan Nazrim Muizzuddin Shah bertitah bahawa rasuah membantutkan pertumbuhan ekonomi, menghilangkan minat pelaburan asing, meningkatkan kos pentadbiran dan urus niaga, menidakkan rakyat daripada mendapat perkhidmatan serta mendorong berlakunya ketidakstabilan politik. Baginda bertitah bahawa rasuah merupakan penyakit barah dalam masyarakat yang menjalar sedikit demi sedikit, merosakkan satu persatu organ organisasi hingga akhirnya melumpuhkan organisasi dan membawa maut jika dibiarkan merebak tanpa rawatan yang disegera. Oleh yang demikian, kita tidak boleh memandang ringan, bersifat leka, memilih melakukan penafian, memikirkan segala justifikasi, bersilat dengan segala helah, mahu menidakkan kewujudan gajah rasuah di hadapan mata. Penilaian keadaan rasuah wajib dilakukan secara jujur, secara ikhlas, secara objektif, secara fakta, dijadikan bukti bahawa kita sangat serius mahu membendung, malah berhasrat mahu memerangi dan menghapuskan rasuah. Titah Sultan Nazrin. Baginda dilihat murka terhadap pihak yang mengamalkan rasuah. Tiba-tiba Timbalan Menteri Belia dan Sukan yang juga naib Presiden MCA, Datuk Seri T. Lian Ke, mempersoalkan budaya bermaaf-maafan orang Melayu Islam di negara ini dan mengaitkannya dengan Najib Razak. Kadang-kadang saya tak faham bahang kebencian politikus ini. Ada yang tak sudah-sudah mahu lihat Najib Razak terseksa dan sengsara di penjara. Tak cukupkah didera minda, fizikal dan semangatnya? Manalah budaya maaf-maafan orang Melayu dan Islam? Ciapnya di Twitter. Amat jelas beliau tidak faham budaya Islam di negara yang beliau dibesarkan sehingga menjadi ahli politik. Ciapan tersebut mengundang sindiran daripada ahli Parlimen Pakatan Harapan Sepang Muhammad Hanifah Maidin. Soalan yang betul sepatutnya ialah,
di manakah anda semua ketika Najib menyedut berbilion dolar? Atau di manakah hati nurani agama anda ketika Najib melakukan penipuan besar? Soal bekas timbalan Menteri Undang-Undang itu. Malah timbalan Ketua Penerangan Keadilan Chua Wei Kit turut menemplak Lian Ke agar tidak memberi idea atau ajaran songsang kepada generasi muda. Semua agama mengecam golongan yang korupsi dan salah guna kuasa demi kepentingan peribadi dan merupakan dosa besar serta mengkhianati amanah rakyat dan negara. Kenyataan MCA mempertahan perompak Najib Razak seolah-olah mempunyai persamaan dengan cara yang selama ini digunakan oleh PAS, iaitu menggunakan agama bagi kepentingan politik, katanya dalam satu kenyataan. Wekit menyelar sikap pemimpin MCA itu yang telah menyalahgunakan agama bagi menghalalkan korupsi demi membeli hati penyokong tegar Najib dan UMNO. Jika MCA nak mempromosi idea saling bermaafan, saya cadang parti itu mengajak ahli dan jentera parti turun membantu golongan miskin yang dipenjarakan akibat mencuri makanan demi meneruskan kehidupan seharian disebabkan kegagalan pentadbiran Kerajaan Barisan Nasional dan Perikatan Nasional dalam membela nasib rakyat. Tegas Wekit, sikap memanjakan perasuah atau lunak terhadap perasuah bukan amalan budaya Islam. Sedangkan banyak lagi penyalahgunaan kuasa yang masih tersembunyi di sebalik skandal berskala mega. Sebagai contoh, perolehan kapal tempur pesisiran LCS yang turut dikiaskan oleh Sultan Nazrin kemarin menerusi titah baginda. Kita wajib bersifat berani mengakui realiti sedang berlakunya amalan rasuah pada skala yang membahayakan berdasarkan berulang kali teguran yang terkandung dalam laporan Ketua Audit Negara dan pelbagai penemuan jawatan kuasa kira-kira wang negara PAC. Sultan Nazrin adalah Ketua Agama Islam di negeri Perak. Justru usahlah pemimpin MCA cuba mengajar rakyat Malaysia dengan membangkitkan persoalan budaya kemaafan dalam Islam. Pengerusi Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim menafikan dakwaan bahawa pernah menerima layanan VIP di penjara. Menurut beliau, penyokong bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak mendakwa bekas Presiden UMNO itu berhak dipindahkan ke Hospital Rehabilitasi Ceras HRC, memandangkan Anwar juga diberikan layanan sedemikian ketika menjalani hukuman penjara. Dakwaan ini turut disebut oleh Naib Presiden MCA Datuk Seri T. Lian Ke yang menciap di Twitter bahawa Najib Razak memerlukan kemasukan ke hospital dan rawatan perubatan. Anwar Ibrahim diberi layanan yang sama semasa dia dipenjarakan. Tak perlu kejam, ciapnya. Anwar membidas bahawa beliau hanya dihantar ke pusat rehabilitasi selepas menjalani hukuman 10 tahun di penjara terasing. Katanya beliau dibenarkan mendapat rawatan pakar selepas menjalani pembedahan besar di bahu. Jadi jangan bandingkan dengan apa yang dialami Anwar. Sekiranya beliau mahu dilayan sama, beliau perlu menjalani hukuman penjara 10 tahun dulu. Kemudian baru dibawa ke pusat rehabilitasi. Katanya pada sidang media di Kelab Wartawan Asing Thailand FCCT di Bangkok. Anwar menegaskan beliau hanya tidur di lantai simen berminggu-minggu ketika dipenjara sebelum doktor menasihatkan beliau sepatutnya diberikan katil kerana keadaan tulang belakangnya. Sebaliknya, kata ketua pembangkang itu, sekiranya doktor boleh menjelaskan keadaan kesihatan yang dialami Najib, tiada isunya beliau dipindahkan ke hospital rehabilitasi. Terdahulu, Jabatan Penjara mengesahkan Najib dipindahkan dari Hospital Kuala Lumpur HKL ke HRC pada 19 September bagi mendapatkan rawatan dan pemerhatian. Bagaimanapun, Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin menafikan dakwaan bahawa Najib diberikan layanan istimewa. Sementara itu, Ahli Jawatankuasa Tertinggi Pusat CEC DAP Shahrizan Johan pula berpendapat Najib Razak yang disabitkan kesalahan atas jenayah pecah amanah dan rasuah nampaknya terus menyusahkan penjawat awam selepas drama penghinaan dan serangan terhadap badan kehakiman. Beliau merujuk kepada dakwaan bahawa tekanan telah dikenakan kepada Jabatan Penjara untuk memberikan layanan istimewa kepada Najib Razak yang melibatkan pengubahsuaian ruang penjara hanya kerana statusnya sebagai VIP. Kaki tangan awam di Kementerian Kesihatan pula dibabitkan dalam
menguruskan isu kesihatan beliau dan terdapat dakwaan mengenai rancangan untuk meletakkan bekas Perdana Menteri itu ke Hospital Rehabilitasi Ceras bagi memudahkannya menerima tetamu dan mendapat kemudahan VIP, katanya dalam satu kenyataan. Menurut beliau, kerajaan juga perlu menjawab dakwaan campur tangan pihak kerajaan dalam pengendalian urusan kesihatan yang melibatkan Najib Razak. Katanya terdapat dakwaan bahawa arahan terus daripada pihak tertinggi kepada penjawat awam bagi memastikan layanan istimewa dapat diberikan kepada Najib Razak sepanjang 12 tahun menjalani hukuman penjara. Beliau juga menggesa Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin untuk tampil memberi penjelasan terhadap dakwaan peruntukan 3.5 juta ringgit termasuklah RM50,000 bagi mengubah suai bilik penjara untuk bekas Perdana Menteri itu di penjara Kajang. Peruntukan perbelanjaan pembangunan untuk pembaikan dan ubah suai penjara dalam belanjawan 2022 hanya sekadar RM12.4 juta. Maka sekiranya benar, bagaimana boleh RM3.5 juta digunakan hanya untuk seorang banduan di satu penjara sahaja? Peruntukan sebesar ini sepatutnya digunakan untuk menaik taraf secara keseluruhan penjara-penjara di seluruh Malaysia, tegasnya. Shahrizal menegaskan bahawa pihak berkuasa sememangnya patut memastikan mana-mana banduan yang menjalani hukuman mereka di penjara diberikan layanan yang adil dan baik. Tetapi layanan istimewa yang melampaui norma biasa dan tekanan luar biasa yang diberikan kepada penjawat awam yang terlibat dalam pengurusan banduan hanya demi keselesaan seorang banduan VIP sekiranya benar adalah amat tidak wajar. Jika dakwaan-dakwaan ini tidak dijawab dengan memuaskan, ia akan menghakis keyakinan rakyat terhadap institusi-institusi yang berkaitan serta memberi kesan kepada moral penjawat awam dalam menjalankan tanggungjawab mereka, tegasnya. Untuk rekod, Anwar menerima pengampunan diraja daripada Sultan Muhammad V selaku Yang di-Pertuan Agong ketika itu dan dibebaskan daripada penjara pada 16 Mei 2018. Najib juga sudah memfailkan permohonan untuk pengampunan daripada Yang di-Pertuan Agong setelah disabitkan bersalah berhubung penyelewengan dana RM42 juta milik SRC International Sendirian Berhad. Kita sudah begitu ramai pemimpin politik yang mempersoalkan kewajaran layanan VIP jika benar terhadap Najib menerusi dakwaan peruntukan wang rakyat sebanyak RM50,000 dan RM3.5 juta yang tular. Kalau tiada angin, pohon tidak bergoyang. Cukuplah menyusahkan rakyat yang terpaksa membayar hutang One Malaysia Development Berhad, 1MDB yang ditinggalkan oleh Najib Razak. Janganlah tabur garam pada luka rakyat ini. Dakwaan terhadap Anwar jelas bermotifkan politik. Malah Amnesty International menyatakan bahawa prosiding perbicaraan Anwar mendedahkan corak manipulasi politik institusi penting kerajaan termasuk polis, pejabat, pendakwa raya dan badan kehakiman. Badan itu mengisytiharkan Anwar sebagai banduan hati nurani dan menegaskan bahawa beliau telah ditangkap untuk menutup mulutnya sebagai lawan politik. Ada mana-mana badan antarabangsa hak asasi manusia yang mengecam sistem pentadbiran keadilan iaitu Badan Kehakiman negara ini selepas Najib didapati bersalah. Setakat hari ini tidak ada. Kalian fikirlah siapa yang kejam. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Aidana Yan. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.